Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam tafsir Al-Quranul Karim, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sentiasa dekat kepadanya, yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan ayat 82 daripada surah An-Nisa. Dan ayat 82 ini membicarakan tentang kepentingan tadabbur, iaitu merenungkan akan makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi kita ada bacaan Al-Quran dan kita ada renungan bagi ayat-ayat Al-Quran. Tak semua orang yang baca Al-Quran merenungkan akan maknanya. Jadi apa yang ditekankan, bukan saja kita dapat membaca Al-Quranul Karim, tetapi bagaimana kita dapat merenungkan akan makna. Dan Al-Quran dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan di dalamnya ada syifa, seperti mana Allah mengatakan, Al-Quran ini dia adalah syifa bagi manusia. Apabila kita membacanya, maka dia memberikan kepada kita syifa daripada penyakit-penyakit yang kita menghadapi, sama ada penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. Dan dalam merenung ini, Al-Quran ini merupakan zikrullah yang paling afdal. Zikrullah yang paling afdal adalah kita merenungkan akan makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka digalakkan kita melakukannya di dalam salat, dan digalakkan kita melakukannya di luar salat. Dan Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Itu sebab kita dalam Islam digalakkan kita mempelajari ini bahasa Arab, dan maksud daripada ini adalah supaya kita dapat memahami Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tidak memahaminya, maka kita kembali kepada terjemahan ini Al-Quran. Itu juga dapat kita membantu kita untuk kita memahami secara umum apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tersebut. Jadi ayat ini dia menekankan akan makna ini. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah manusia merenung akan makna-makna Al-Quranul Karim? Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa mereka tidak melakukan sedemikian? Maksudnya, ini adalah perkara yang sepatutnya mereka melakukan sedemikian. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawasanya Al-Quran ini tidak ada percanggahan. Al-Quran tidak ada percanggahan. Dan Allah mengatakan kalau sekiranya Al-Quran ini daripada selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan mendapati banyak percanggahan yang akan berlaku.
Jadi kita lihat ini Al-Quran daripada awal hingga ke habis, tidak ada percanggahan. Segala yang disebutkan adalah benar. Maka ini menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau dia kalam ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, manusia melakukan kesilapan. Manusia kalau tulis ini sebuah kitab 1000 tahun yang lalu, besar kemungkinan akan ada kesilapan kalau dibaca ini selepas 1000 tahun. Mungkin apa yang ditulis ini pada zamannya bercanggah dengan apa yang berlaku sekarang. Al-Quran membicarakan tentang bagaimana alam ini diciptakan. Cuba bayangkan. Dan hari ini manusia ini dapat tahu bagaimana alam itu diwujudkan. Al-Quran menerangkan bagaimana alam ini berkembang. Manusia dulu tidak mengetahui ini, tetapi hari ini mereka telah meyakini bahawasanya alam ini berkembang. Al-Quran menceritakan tentang bagaimana bayi diciptakan dalam perut ibu ni, dengan terperinci. Pada zaman yang mana manusia tidak ada teknologi dan teleskop dan segala jenis skop, tetapi hari ini manusia yang ini dalam keyakinan bahawasanya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang berlaku. Tidak ada percanggahan di dalam Al-Quran Nul Karim. Maka apabila ia tidak ada percanggahan, maksudnya apa? Maksudnya ia adalah daripada Allah. Kalau ia daripada manusia, tidak boleh berlaku sedemikian. Dan manusia tidak ada ilmu tentang perkara-perkara seperti ini. Jadi ini adalah daripada dalil kita mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kitab-kitab lain yang ada hari ini. Kitab-kitab ini yang lain yang ditukar oleh manusia, kita lihat banyak percanggahan yang berlaku. Banyak sekali. Kitab-kitab agama-agama yang lain kita lihat, dalam satu muka surat yang dia mengatakan Tuhan adalah sedemikian, tapi selepas ini 10 ini muka surat, Tuhan pula bertukar pula. Tuhan yang ini telah mengambil ini seorang anak. Lepas lagi dia mengatakan sebenarnya anak itu Tuhan. Jadi mana satu ini Tuhan? Jadi Tuhan yang ini adalah yang pertama dan yang kedua, tapi Tuhan satu. Bagaimana yang ini Tuhan satu ini sedangkan dia mengatakan ada dua Tuhan dan sebagainya, kecanggahan. Tetapi Al-Quran apabila membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran ini mengatakan Allah adalah Tuhan yang satu. Dan itu adalah ini kebenaran. Sebab kalau Tuhan ini lebih daripada satu, Allah mengatakan dalam Al-Quran apa jadi? Wahai jemaah sekalian, boleh faham insyaAllah. Kalau Tuhan lebih daripada satu, apa jadi? Ya, Allah mengatakan lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kita akan lihat kemusnahan. Kemusnahan ini di mana? Kemusnahan di langit dan di bumi kalau Tuhan lebih daripada satu. Sebab dia akan bergaduh antara satu dengan yang lain. Tuhan yang pertama nak menciptakan, Tuhan yang kedua tak setuju. Tuhan kedua nak menciptakan, Tuhan pertama tak adil dan sebagainya. Jadi dia akan menyebabkan kemusnahan dan kerosakan. Tapi alam ini tidak musnah. Maka ia menunjukkan bahawasanya Tuhan adalah satu. Dan zaman yang kita tinggal yang ajibnya hari ini, hanya Islam saja yang mengatakan perkara ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang satu. Hanya agama Islam. Agama yang lain yang mereka mengatakan Tuhan ada anak. Betul ke tidak? Begitu juga dengan agama Yahudi dan sebagainya. Jadi hanya agama Islam hari ini
agama yang dikirakan sebagai monoteistik, iaitu kita beriman yakni kepada Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam. Jadi kita kembali kepada apa ni? Bila kita kembali kepada ayat ini, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenung akan makna Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu datang daripada selain Allah, maka tentu sekali mereka akan mendapati banyak pencanggahan di dalamnya. Tetapi Al-Quran seperti mana kita mengatakan tidak ada pencanggahan. Jadi maksudnya di sini adalah kita merenungkan bacaan Al-Quran yang mendatangkan keyakinan bahawasanya Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana kita nak sampai kepada keyakinan? Kita nak kena membacanya dan memahami maknanya. Baru kita akan faham ini bahawasanya Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Sekarang ini kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya sekali lagi membicarakan tentang golongan munafik. Golongan munafik di Madinah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apabila datang satu berita. Apabila datang satu berita di Madinah, orang-orang munafik ini dia akan menyebarkan berita itu dengan cepat, sama ada berita itu benar ataupun tak benar. Apa dia akan buat? Dia akan sebarkan berita tersebut dengan cepat. Dan maksudnya adalah untuk menyebabkan fitnah. Yani dia belum lagi memastikan. Dia belum lagi memastikan akan kebenaran akan berita tersebut. Maka dia menyebarkannya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang daripada sifat mereka. Jadi maksudnya di sini adalah dalam ayat yang lain Allah mengatakan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik memberikan kepada kamu satu berita, apa kita kena buat? Kita kalau dengar satu benda misalnya, orang sampaikan kepada kita tentang satu perkara, boleh tak kita terus forward? Ini zaman sekarang lagi masalah ya. Zaman sekarang semua dengan tangan. Dia lebih hebat daripada lisan. Sebab social media ini, kita dapat WhatsApp misalan, senang saja kita nak share, betul ke tidak? Kita share dalam grup dalam beberapa saat, beratus orang boleh baca. Jadi kita nak kena berjaga-jaga sebab takut apa? Berita palsu. Jadi kalau berita yang palsu, maka kita juga kongsi dosa. Sebab kita like yang kita share. Tapi ini adalah berita yang palsu. Dan zaman sekarang banyak sekali benda seperti ini yang berlaku di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita akan bahayanya perkara ini. Apabila datang berita, kita nak kena
siasat dahulu. Adakah berita ini benar ataupun tidak benar? Kalau sekiranya berita ini benar, tetapi kita tahu kalau kita menyebarkannya, dia akan menyebabkan masalah yang besar, lebih afdal kita tidak menyebarkannya. Jadi di sini Allah ini menceritakan tentang sifat munafik. Daripada sifat mereka adalah menyebarkan berita-berita palsu. Dia tahu palsu, tapi dia sengaja sebarkan. Kenapa? Sebab dia tahu kalau dia sebarkan, ini akan menyebabkan masalah kepada seseorang yang dia tidak suka. Kita kalau tak suka kepada satu orang, kebetulan yang ni datang pula berita tentang aib orang ini, kita pun cepat-cepat sebarkan. Sebab apa? Kita tak suka pada dia. Tak kira sama ada berita ini betul ataupun yang ini tak betul. Jadi ini adalah perkara yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Maka ayat ini mengatakan idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf. Sama ada khabar ini adalah khabar yang berkenaan dengan khabar yang baik ataupun yang sebaliknya. Khabar misalan orang Islam menang peperangan ataupun orang Islam kalah dalam peperangan. Jadi orang munafik ini apa dia buat? Adha'u bihi. Mereka sebarkan berita tersebut walaupun yang ini mereka tidak mengetahui ini akan hakikatnya. Dan maksud mereka melakukan sedemikian untuk merosakkan orang Islam dan untuk melemahkan mereka. Ini juga berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan apabila dibunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tetapi apa orang munafik buat? Mereka sebarkan bahawasanya sudah diketahui pembunuhnya, tetapi kerajaan tidak mahu melaksanakan qisas. Cuba bayangkan. Akhirnya ia menyebabkan peperangan. Ia menyebabkan perpecahan yang ini di dalam yang ini umat Islam. Jadi golongan munafik ini bukan pada zaman Nabi SAW saja. Setelah wafat Nabi SAW, mereka masih wujud. Selepas wafatnya Abu Bakar, mereka masih wujud. Selepas wafatnya Sayyidina Umar, ini masih wujud. Zaman Sayyidina Uthman, ini mereka yang menyebabkan fitnah. Datang ini Sayyidina Ali pun sama juga, sehingga menyebabkan pembunuhan Sayyidina Ali. Dan mereka wujud sampai hari ini. Itu sebab bila kita baca Al-Quran, jangan kita menyangkakan golongan ini hanya wujud pada zaman Nabi SAW. Bahkan mereka wujud ini pada tiap-tiap zaman. Dan kalau kita belajar sejarah kita akan mendapati bagaimana golongan munafik merosakkan agama kita, merosakkan masyarakat kita. Dia pada zahirnya dia mengatakan dia Muslim, tetapi dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama, yang merosakkan umat Islam. Betul ke tidak? Jadi ini yang menjadi masalah yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau sekiranya mereka kembalikan khabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang ini kepada mereka-mereka yang diberikan kepimpinan, maka tentu sekali Nabi SAW dan juga mereka-mereka yang diberikan kepimpinan dalam ini masyarakat Muslim, maka mereka akan menerangkan tentang apa yang sebenarnya berlaku. Jadi ayat ini sekali lagi dia menerangkan ini kepada kita bagaimana cara untuk kita mengelakkan daripada fitnah. Jadi jangan yang kita
sembarang yang menyebarkan berita yang kita mengetahui berita ini tidak diketahui akan kebenarannya, akhirnya ia membawa masalah yang besar kepada masyarakat Muslim. Saya teringat tahun lepas ada berita berkenaan dengan beberapa dikatakan ustazah-ustazah gitu. Selepas itu mereka ada bikin macam dekat internet, mereka menyebarkan benda-benda yang lucu gitu. Sampai hari ini tidak diketahui siapa orangnya. Sampai hari ini. Tetapi dikatakan yang buat ini adalah ustaz-ustaz. Fitnah. Rupanya akhirnya saya dapat tahu sebenarnya ini tidak ada kena-mengena dengan mana-mana asatizah lelaki. Ini dibuat oleh orang di luar negeri. Sebahagian daripada mereka daripada Thailand, ada daripada mereka daripada negeri-negeri seperti ini. Dan tidak diketahui mereka siapa. Tetapi sampai hari ini disebarkan kononnya yang melakukannya adalah ustaz-ustaz. Jadi akhirnya apa jadi masalah? Orang menyangkakan asatizah ini yang melakukan ini, selepas itu mereka mengatakan ini sebab ini mereka berada dekat madrasah. Madrasah pun rosak. Jadi madrasah pun kita nak tukar daripada silibus. Nampak? Orang musuh-musuh Islam dia merosakkan agama kita melalui perkara seperti ini. Tetapi mereka juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Tetapi andaian yang melakukan adalah golongan ustaz dan sebagainya. Sampai hari ini kita lihat ini tidak ada kes, tapi dah keluar dah berita semua. Jadi ini masalah. Kenapa orang boleh melakukan tuduhan seperti ini sedangkan mereka belum lagi mengetahui tentang siapa yang melakukannya? Sepatutnya kita tidak boleh mengatakan sedemikian. Betul ke tidak? Melainkan kalau kita mengetahui dengan pasti. Ini adalah misal daripada banyak misal yang berlaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah daripada segala musibah. Maka ayat ini menerangkan perkara yang kedua adalah berkenaan dengan kepentingan kita kembali kepada Nabi SAW dan kembali kepada mereka-mereka yang mempunyai ilmu untuk melihat kepada perkara tersebut. Selepas itu Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak kerana kelebihan Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau tidak kerana kelebihan Allah ke atas kamu dengan Allah menghantarkan nabi-nabi dan rasul dan memberikan kepada kamu hidayah dan menurunkan Al-Quranul Karim, maka kamu akan mengikuti jejak langkah syaitan, sebab kamu tidak akan mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Manusia kalau tidak ada hidayah, maka manusia akan melakukan apa saja ikut kepada hatinya. Zaman sekarang fahaman ini makin berleluasa. Zaman sekarang apa mereka mengatakan tak perlu kita ikut agama. Agama ini semua adalah perbuatan manusia. Jadi kalau tak ikut agama, nak ikut siapa? Ikut saja hati. Apa yang hati menyangkakan baik, buatlah. Apa yang tidak baik, jangan buat. Akhirnya apa jadi? Manusia apabila tidak ada hidayah, tidak ada agama, ikut kepada hawa nafsu dan waswas syaitan, maka dia meletak dirinya dalam kebinasaan. Dia merosakkan daripada dia melakukan apa-apa kebaikan. Jadi sekarang fahaman ini sedang berleluasa. Sehingga kan mereka mengatakan baik apa yang kita anggap ni sebagai baik, tak baik apa yang kita anggap ni sebagai tak baik. Jadi mereka mengatakan mungkin saya menganggap perkara ini baik tapi awak mengatakan tak baik. Jadi tidak ada kebenaran. Kebenaran itu balik kepada individu. Apa yang kita merasakan sebagai benar, apa yang kita merasakan sebagai salah. Sehingga kan mereka mengatakan
menentukan lelaki dengan wanita juga balik kepada masing-masing. Kalau kita menyangkakan kita ni lelaki, kita adalah lelaki. Kalau kita menyangkakan kita wanita, kita adalah wanita. Jadi semua orang ini balik ini kepada pemikiran masing-masing. Ini yang fahaman sedang berleluasa sekarang dekat masyarakat kita. Fahaman ini kalau dia berleluasa, dia merosakkan segala-galanya. Ini sangat bahaya. Boleh faham insya-Allah ya? Dialah fahaman apa dia mengatakan? Dia mengatakan kebenaran itu balik kepada individu. Kalau dia menyangkakan dia lelaki tapi badan wanita misalnya, tapi dia mengatakan saya ingat saya ni lelaki, maka baginya dia lelaki. Jadi dia balik ini kepada niat dia. Jadi lain orang tak boleh salahkan dia. Sebab ini bagi dia ada sedemikian. Ini daripada masalah LGBT hari ini. Masalah LGBT hari ini, ada orang yang ni kita lihat dia lelaki, badan lelaki. Tetapi dia mengatakan awak lihat saya sebagai lelaki tapi saya bukan lelaki. Jadi awak apa? Nanti dia mengatakan bagi saya bukan lelaki dan bukan perempuan. Sekarang ini mereka dah ada 10 jenis. 10 jenis. Betul? Mereka dah keluarkan istilah-istilah, kita baca pun kita pening. Jadi mereka mengatakan tak semestinya manusia ini lelaki dengan perempuan sahaja. Tetapi ada jenis-jenis yang lain. Bagaimana jemaah sekalian? Ini zaman sekarang ni. Dah mula dah. Ini lebih dahsyat daripada Nabi Lut. Daripada Nabi Lut dan kaum. Lebih dahsyat daripada Nabi Lut yang ni punya. Nabi Lut ya, astagfirullahaladzim. Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka mengatakan benda-benda seperti ini. Ya, orang Islam kita pun dah terjebak dalam masalah ini. Kan baru-baru ni kecoh ada satu orang ni, dikatakan dia seorang ustaz, dia dulu dekat MUIS dan sebagainya. Jadi yang ni dia mengatakan yang ni dia bukan lelaki dan dia bukan perempuan. Dia lain. Tapi lain apa dia bilang belum tahu lagi. Tapi dia lain. Jadi benda-benda yang ni seperti ini. Jadi tidak ada orang boleh salahkan dia baginya. Sebab apa? Dia mengatakan tidak ada kebenaran. Tak semestinya dia mengatakan satu orang itu merasakan dirinya lelaki, dia adalah lelaki. Jadi sama ada lelaki ke wanita ke ataupun selain daripada lelaki dan wanita, balik kepada pilihan masing-masing. Maka tidak ada kebenaran yang di situ. Ini adalah pahaman yang sangat bahaya. Jadi orang seperti ini mereka boleh mengatakan pembunuhan mungkin adalah tak baik bagi awak tapi bagi saya bagus. Jadi saya boleh bunuh. Tetapi awak merasakan pembunuhan tak bagus, bagi awak itu adalah benda yang tidak baik. Tapi bagi saya tidak. Bagi saya pembunuhan itu adalah baik. Jadi kebenaran itu balik kepada individu. Agak-agak masalah ke tidak? Jadi ini adalah daripada masalah yang besar sekali yang sedang ini berlaku sekarang ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan selamatkan generasi kita insya-Allah. Jadi di sini Allah mengatakan kalau tidak akan hidayah daripada Allah, manusia akan ikut kepada syaitan. Syaitan memainkan mereka. Syaitan akan mengatakan betul, bagus ini orang ini. Syaitan akan mengatakan betul, pembunuhan ini sebenarnya bagus. Pencurian ini tidak ada masalah. Dan berkenaan dengan seseorang itu menyangkakan dia wanita ke dia lelaki ke, syaitan akan mengatakan betul. Apa yang kamu lakukan ini adalah perkara yang baik. Jadi manusia apabila tidak ada hidayah, maka dia akan terjerumus di dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi Allah mengatakan lattaba'tumus syaitana illa qalila. Maka kebanyakan daripada kamu akan mengikuti yakni jejak langkah
syaitan. Dan selepas itu Allah mengatakan faqatil fi sabilillah. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Jadi sekali lagi ayat ini menerangkan tentang jihad fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan qital. Dulu saya telah menerangkan perkataan qital ini, dia balik kepada perkataan qatala. Dia balik kepada perkataan qatala. Qatala apa maksudnya? Defensif kan? Yang ini maksudnya apabila musuh serang kamu, maka qatil, hendaklah kamu memerangi orang yang memerangi kamu. Boleh faham insyaAllah? Hendaklah kamu memerangi orang yang memerangi kamu. Faqatil fi sabilillah. Perangilah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah. Dan sesungguhnya engkau akan dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tugasmu ya Muhammad untuk berjihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan bantuan. Jadi jihad fi sabilillah hanya asbab saja. Betul ke tidak? Dia hanya sebab. Tetapi yang menjaga agama ini, yang memberikan kemenangan dan nusrah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan memberikan kemenangan. Kita dalam Islam apa saja yang kita buat? Sentiasa kita mengatakan Allah yang akan memberikan natijah. Kita hanya meletakkan usaha saja. Kita hanya meletakkan usaha sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia yang memberikan natijah. Selepas itu Allah mengatakan waharidil mu'minin. Berilah semangat ini kepada golongan mukminin untuk yakni berjihad yakni fi sabilillah. Dan Allah mengatakan asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kamu daripada kejahatan musuh-musuh kamu. Jadi kamu meletakkan usaha, Allah yang ini akan memberikan nusrah dan natijah. Jadi kita lihat peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa peperangan, dan ke semua peperangan datang nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar ini sebagai misal, Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat-malaikat. Begitu juga dengan peperangan Uhud. Tapi peperangan Uhud ini apa jadi? Kita telah membicarakan perkara ini pada zaman pada dahulu. Apabila mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga pengajaran bagi kita. Apabila kita melakukan asbab, kita melakukan asbab dengan cara yang betul, dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, kita tidak akan mendapat natijah yang baik. Jadi dalam kita melaksanakan usaha, kita melaksanakan usaha mengikut ini kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kemenangan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, asallahu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Yani Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan
dan kuasa yang besar. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala yakni menjanjikan kepada umat Islam dan kepada manusia yang lain bahawasanya azabnya juga adalah azab ini yang pedih, yang mana manusia tidak dapat mengelak daripadanya. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Tankila maksudnya uqubah, iaitu azab ataupun akibat ini daripada melakukan maksiat. Dengan ini kita telah sampai kepada ayat yang seterusnya. Jadi saya rasa kita berhenti di sini ya. Boleh insya-Allah? Jadi hari ini apa yang kita telah mempelajari? Sekali lagi ayat-ayat ini membicarakan tentang jihad fi sabilillah. Sebelum itu kita mempelajari tentang sifat golongan munafikin. Jadi daripada ayat-ayat ini banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh mengambil ini daripadanya. Dan daripada pengajarannya adalah selagi mana kita berpegang kepada agama Allah, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita kemenangan dan akan menyelamatkan kita daripada musibah. Jadi insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan masuk ini kepada ayat 85. Ada siapa yang ada soalan? Hari ini saya berhenti siang sikit sebab saya pun kurang sihat. Saya baru baik daripada sakit sebenarnya. Jadi 1 minggu daripada hari Selasa lepas sampai semalam. Masya Allah. Itulah jemaah kita banyak ramai yang tak datang sakit dah. Kena COVID ke bagaimana? Oh, itulah saya 1 minggu kat rumah. 1 minggu saya sakit. Mula-mula positif lah. Last week saya positif. Tapi sampai hari Jumaat dah negatif. Tapi itu pun tak baik-baik.